Qalbun Salim, syarah penawar bagi hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kelapangan, berikan kefahaman, berikan istiqamah dalam kita mengerjakan yang namanya perintah-perintah Allah. Apatah lagi malam ini sudah malam 4 Rabiul Awal, 5 hari bulan 9 minggu depan, Jumaat malam Sabtu, dah masuk malam Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal. Jadi dah tinggal seminggu lah gitu, ataupun 8 hari begitu. Jadi tuan-tuan, sudah tentulah pelajaran kita ini bila menyentuh tentang yang namanya pengajaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dalam firman pertamanya dalam Gua Hira ke atas junjungan besar Rasulullah SAW, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq alladzi akhir sekali 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu suka mengajar manusia apa yang kita tak ketahui, apa yang kita tak tahu. Maksudnya belajar itu satu perkara paling tinggi dalam Islam. Sebab itu mesti ada ilmu, mesti ada pengenalan. Sebab itu afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu ketahuilah bahawa ianya adalah la ilaha. Sebab itu mesti satu-satu perkara itu diilmukan, mesti ada ilmunya. Risau sembahyang atas kerusi tapi tak ada ilmu, takut solatnya tak sah. Kerana kalau bolehlah sedaya upaya siapa yang sembahyang atas kerusi, sungguh-sungguh menguatkan dirinya, berubatlah kalau kakinya itu tak boleh lipat dan sebagainya, untuk sujud di atas lantai. Jangan sujud atas angin gitu. Risau betul saya. Orang duduk, sembahyang duduk kan duduk sujudnya atas angin. Jadi kita ni sepatutnya sujudnya itu melantai, betul-betul ni dahinya tu, batuk orang Jawa kata, letak kat lantai. Begitu je. Jadi minta maaflah pada yang mereka itu diuji Allah SWT sembahyang duduk. Tapi kalau boleh, kalau duduk itu lepas berdiri, kalau dia tu kakinya dah gigil, jangan duduk atas kerusi kalau boleh. Kalau mampu untuk duduk di atas lantai, tak kisahlah duduknya itu iftirash ataupun tawaruk. Contohnya duduk tahiyat akhir ataupun duduk tahiyat awal ataupun tarebuk bersila. Macam jadi ni bersila macam ni pun boleh sembahyang bersila. Tapi mula-mula kalau dia itu mampu mesti berdiri dulu, dah gigil baru duduk. Faham ya? Kalau boleh yang namanya nak bangun tu bergayut ke tepi, gayutlah. Yang penting muka mesti ngadap ke hadapan, dada mesti ngadap kiblat. Kiblat khusyuk itu di hati. Jadi biar kita belajar, biar faham betul. Muka ini wajah tu, aku menghadapkan wajahku. Jadi kiblat yang nama solat itu dada mesti ngadap kiblat. Dada terpesong gitu kan tak sah. Tapi kiblat yang namanya khusyuk mesti dalam hati. Kiblat hati mesti di dalam. Sebab tu latihan kita dah 8 bulan lepas. Saya ulang-ulang, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad SAW itu, dia itu di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah, bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'edah, Zulhijjah, habis Muharram, Safar,
bulan 9 Rabiul Awal. Ni sentiasa ni supaya latihan kita itu sejak bulan Rejab untuk selawat. Jangan nunggu 12 Rabiul Awal aja. Jangan gitulah bang, ya. Kita ni dah tua. Sebab itu saya ngajak tuan-tuan tu sejak daripada bulan Rejab. Ya, jadi diikuti betul tu. Supaya perjalanan sirah junjungan besar Rasulullah SAW itu sejak dari berkandungan dah ada dalam otak kita. Jangan lahir aja, tapi kandungan, usianya berapa bulan, ibunya, perjalanan bapaknya, kan gitu. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ini kita nampak semua. Ya, memanglah lahirnya 12 bulan awal dah lahir, tapi sebelum lahir kan maknya ngandung dulu. Sebab dia manusia, tapi manusia istimewa. Ya, kekasih Allah, Habibullah, Syafi' Allah. Ya, kan gitu. Ya, Nabi awal dan akhir, zahir dan batin, segala macam dia. Ya, mudah-mudahan. Jadi apa yang perlu kita buat ni di hujung-hujung nak masuk Maulid ni, dah hari keempat, kalau boleh masjid ini buatlah yang namanya itu baca rawi, dihabiskan. Jangan potong rawi 1, rawi 2, kemudian rawi 4 surah marhaban terus saja. Jangan gitulah bang. Ya, rawi 1 sampai rawi habis tu. Berapa? 13 gitu ya. Dibaca. Kalau boleh itu dibaca yang Melayunya tu. Johor punya kan ada terjemah tu. Warna biru tu, yang berzanji warna biru tu. Bukan yang lama-lama tulisan besar tu. Yang Johor punya tu kan ada tu. Warna biru yang ada terjemah tu. Ya, Rumi pula pun ada. Ya, dibaca terjemahnya. Dibaca dah, tak kisahlah lagunya tu sikah keras ke, ya, rugby ke, ya, kalau handal manjaka lah, tak kisahlah. Ya, sedap tak sedap, yang penting nak dapat keberkatan karangan Syekh Jafar Arbazanji. Bang sini dah dibuat belum? Belum ya, belum buatlah. Ya, saya cadangkan aja, buat tak buat suka tingkau lah. Ya, saya ya bukan jawatan kuasa awak. Ya, saya pun tak terlibat masjid dan surau. Saya jabatan mufti, jaga fatwa. Ya, gitu. Tapi ni cadangan supaya semangat untuk Maulidur Rasul itu bukan 12 Rabiul Awal saja, tetapi telah kita benih, telah kita semai, telah kita baja sejak 8 bulan yang lepas, iaitu bulan Rejab. Boleh tuan-tuan ya? Nak ngingot Ustaz Baharin memang kena gitu ya. Jadi latihannya itu setahun otaknya gitu. Sebab itu antara latihan kita sebelum masuk kitab bab zina adalah dosa besar ya. Betul ya Isyam ya? Muka 90 100 muka 100. Ya, terakhir kita 28 237 ni kita berjumpa ni ya. Sebab itu latihan kita supaya sentiasa ingat Rasulullah itu di dalam solat kita. Rasulullah dalam sabdaannya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, solatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku solat. Yang lihat Rasulullah solat itu sahabat. Ya, yang mengikut sahabat tabi', lepas tu tabi'in. Ya, salafus salih. Sebab itu kita mesti belajar itu berguru. Kerana melihat guru-guru kita yang sanadnya itu sampai Rasulullah. Kalau terus macam orang yang namanya Wahabi ke kaum muda tu, terus nak Rasulullah, sudah tentu nanti dia salah, dia sesat. Kerana Rasulullah suruh lihat dia solat, jadi khusyuknya tak nampak. Khusyuk di dalam hati, kolbu. Kita tasawuf nak belajar betulkan hati, nak bersihkan kolbu. Jadi siapa yang Rasulullah ajar untuk yang namanya khusyuk, tentulah sahabat-sahabat pilihannya yang dia faham. Malah yang namanya khusyuk itu dalam hati orang tak nampak. Dia hanya rasa, dia bukan boleh dizahirkan. Sebab itu ya, fokus kita itu selalu saya pesan dalam solat, 3 tempat ini ambil perhatian. Satu apa? Inni wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal ardi. Doa iftitah.
Kat situ tu mesti fokus. Cuba khusyuk. Jangan baca laju-laju, tenang-tenang aja gitu. Yang keduanya di dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiganya kat mana? Tahiyat akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Damurnya ka. Maksudnya Rasulullah itu sentiasa berada di hadapan kita ketika solat terutamanya. Faham ya? Kejahteraan ke atasmu. Dalam bahasa Arab mukhatab di hadapan. Assalamualaikum. Kalau orang tak ada, kita tak jawab Assalamualaikum. Ya, alaihissalam. Kan kalau kita orang kirim salam kata alaika wa alaihissalam, kepadamu dan kepadanya kejahteraan. Kan gitu. Jadi bermakna ka ini di depan. Sebab itu tiga tempat ni mahal, tiga tempat ni, tempat tiga ni mesti cuba sungguh-sungguh untuk khusyuk. Fokus. Jangan main-main. Ini latihan cinta Rasulullah, latihan meludur Rasul. Kerana Rasulullah itu yang paling diambil perhatian tu solat. Sebab itu Rasulullah SAW ketika nak wafat pun masih lagi digotong, dia apa ni bawa pergi jadi imam solat. Bila dia dah tengok umatnya itu walaupun peninggalannya tetap solat ketika Sayyidina Abu Bakar memimpin, Rasulullah tu dalam hadisnya dia ketawa, dia senyum dan ketawa. Seronok betul tengok umatnya walaupun dia sakit ditinggal tetap solat. Itu hati-hati. Sebab tu jangan tak solat kita. Rasulullah berbangga sungguh umatnya ini solat. Kerana dengan solat kita dahi kita letak kat bawah. Sebab itu saya pesan yang sembahyang duduk, kalau boleh kuatkan diri sungguh-sungguh untuk dahinya letak. Kerana akrabul, sehampir-hampir hamba ke atas Tuhan Allah itu adalah wawasajidun, ketika dia sujud. Faham tuan-tuan ya? Minta maaf yang sembahyang duduk atas kerusi. Ikhtiarkan. Ya urut, ya apa ke aku tak tahulah. Awak lagi faham. Kerana yang tahu kita sakit boleh sembahyang duduk atas kerusi atau tidak itu diri kita sendiri. Kita tanya diri kita, aku boleh tak? Kaki aku ketika sujud kat bawah. Lutut goyang tak goyang, semua kita yang tahu. Kita orang luar ni cuma menengok aja. Saya cuma pesan aja. Yang tahu sungguh-sungguh awak boleh solat juga dia, awak dengan Allah aja. Allah tahu awak mampu tak mampu. Diikhtiarkan sungguh-sungguh ke tak? Atau main-main aja gitu je, asal sedap sembahyang duduk. Minta maaf. Kerana tak ada orang belasah ni, biar Ustaz Bahri yang belasah. Risau. Minggu-minggu ni kebimbangan saya tu risau sangat. Semalam kuliah pun saya teguh sembahyang duduk, supaya sungguh-sungguh. Kalau dah tak mampu betul, lain cerita. Tapi kalau mampu, masih boleh yang namanya sujud di bawah. Jadi duduklah kat bawah. Jangan duduk atas kerusi. Duduk melantai di bawah. Sila ke, duduk tahiyat awal ke, duduk tahiyat akhir itu, ataupun kakinya tak boleh dilipat selonjor, orang Jawa kata, kaki duduk ke depan, tak kisah. Ataupun ngiring gini, tak kisah. Asal dadanya mesti ngadap kiblat. Boleh tuan-tuan ya? Ini sempena menudur Rasul junjungan besar Nabi SAW. Kerana begitu perhatinannya Rasulullah kita itu ke atas solat. As-salatu limaddin, solat itu tiang agama, pantorkah, macam-macam hadisnya. Awal-awal yang dihisap nanti solat. Semuanya ceritanya solat. Dulu hadis abang kita man taraka salatan, barang siapa meninggalkan solat sengaja, maka dia telah kafir terang-terangan. Itu kan macam-macam hafal hadisnya dulu. Jadi kita dah tua-tua ni, buatlah yang terbaik. Kalau ada rasa solat-solat kita zaman muda dulu ada tinggal,
qada lah, pelan-pelan qada, ya. Kita nyerah diri je kepada Allah SWT, qada sikit-sikit. Ya ibu-ibu ya, orang perempuan kadang dah sampai waktu suci tapi awak melambatkan sampai masuk waktu yang baru. Kerja kita contohnya, ya, datang haid, kerja sekali dah suci, 7 hari dah suci. Waktunya itu, ya, 4:20 minit, asar 4:30 contohnya. Patut kan mandi sembahyang asar, sembahyang zuhur patutnya. Tapi kita lewatkan. Itu kena qada tu patutnya. Ya, ingatkan ni orang rumahnya, jangan buat aja kita. Ingatkan, bual-bual dengan orang rumah. Awak dulu ada tak ada bual, ya. Jangan buat je kalau orang rumahnya dua-dua diingatkan. Gitu ya. Jangan buat anak perempuan kita, ya, diingatkan. Ya, ditanya. Ya, jangan garang-garang, tenang-tenang aja. Ya, dan dah lepas diqada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah minyak wangi, faedah. Keadaan minyak wangi. Sunat menggunakan minyak wangi yang tidak kuat warna tetapi kuat baunya bagi lelaki. Ingat, saya dah ingatkan yang lepas pun dah ingat. Orang lelaki minyak wanginya mesti baunya tu harum semerbak. Ya, dipesan orang lelaki mesti pakai ubat ketiak. Lepas itu minyak wangi. Rasulullah dia badannya wangi, peluhnya wangi. Kita ini peluhnya berbacin semua. Sebab itu mesti pakai Rexona ke Ajarana ke yang halal untuk dalam. Lepas tu baru semprot minyak wangi. Psst, saya gitu. Saya 2 minyak wangi. Ni yang luar, saya pakai lagi. Ya, itu kerana kita tahu kita manusia biasa, ya, peluhnya bau kuat. Saya jenis tak berkuat, tapi kalau naik bas, ya, Bangla punya tu, ya, bau kari orang kata. Ya, gitu faham-fahamlah. Sebab itu kita tu kena faham. Ya, bau mulut, bau ketiak, bau peluh itu semesti. Pergi masjid mesti wangi. Banyak hadis kalau kita belajar tu, orang yang mulutnya bau tu sampai diheret suruh keluar. Ya, bersihkan dulu. Waktu dalam Islam itu banyak cerita tentang yang namanya tu memberus gigi. Ya, siwak gigi dan sebagainya. Banyak, ya, kelebihannya. Bagi perempuan pula sunat yang kuat warna tapi tidak kuat baunya. Warnanya ada, warnanya tu kuat, cantik, tapi baunya itu hanya bau dalaman. Kita cium dia, suaminya cium, ketiaknya wangi. Tapi yang luar tak bau. Tak maaf orang perempuan, isteri-isteri kita, ya, jabat, wanginya. Ditegur tu, ya, ngamuk tu ditegur. Cakap pejabat saya tegur, alah, bau busuk tak sedap lah ustaz, wangi sikit tak apa. Melawan. Kita ni hafal beberapa hadis. Kalau yang wangi tu macam dia tu macam ni, macam minta maaf, macam pelacur, macam apa gitu. Ya, jadi kita risau ni kawan-kawan kita. Orang perempuan kan, pejabat kan, hari-hari jumpa. Ya, nasihat dia lah ustaz. Ya, tetap nak wangi juga. Orang-orang wanginya, kita tu sampai kalah pramugari kat kapal terbang. Macam nak ngikut. Saya kadang-kadang nakal saja nak ngikut. Wangi sangat, dosa ni. Yang nak ngajar payah betul. Dakwah ni payah betul. Cakap senang, tapi berdakwah payah betul. Ya, tanbih, jangan bersalam dengan perempuan ajnabiyah. Tengok, ya, syarat melarang untuk seorang lelaki bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ia termasuk dalam kategori zina tangan dan boleh membawa kepada zina yang sebenar. Rasulullah SAW bersabda, wal yadu zinaha al-batshu. Zina yang namanya tangan itu adalah dengan menyentuh. Riwayat Muslim. Hati-hati ketika hari raya. Dulu kita tak kisah, tapi sekarang ini kesedaran pada kita dah, kita faham siapa mahram, siapa bukan. Faham ya? Dulu anak saudara boleh salam. Dulu kan main sembarang aja. Orang tua-tua, ya, bapak-bapak suka salam dengan anak dara, padahal bukan mahram dia. Ya, saya selalu nampak. Ya, kita dah faham, kita jauhkan diri.
tak salam dan sebagainya. Ya, raya terutamanya. Ya, ya biar faham. Selalu saya bawa lawak, saya nikahkan orang, kan Pak Imam nikah. Bila nikah tu nanti yang lelaki saya salam, yang perempuan tak boleh salam. Kalau salam ikut balik nanti. Saya gurau. Jadi dia faham bahawa salam dengan perempuan tak boleh. Tapi dalam suasana harmonis gurau supaya orang faham. Ya, kalau saya perempuan boleh tapi ikut saya balik. Maksudnya kahwinlah dengan aku. Jadi bini nombor 2. Jadi dia orang tahu, faham. Jadi akhirnya jadi satu apa itu syariat bahawa bersalaman dengan bukan mahram itu tak boleh, haram. Ya, malah riwayat Imam Muslim, zina tangan itu bersentuhan. Itu sentuh tu, ya, ya mesti ada rasa. Kerana bila lelaki dengan perempuan bukan mahram tu, dia rasa, mesti rasa punya. Ya, salam dengan ya, mesti rasa. Kadang-kadang nakal, tangannya pula dikorek tu ni. Salam minta maaf, ya. Bukan tuan-tuan, ya. Dalam hadis saya SAW bersabda, la'an yutu'ana fi ra'si ahadikum bimikhyati min hadidin khairul lahu min ayamassa imra'atan la tahilul lahu. Na'uzubillah, ya. Imam Tabrani. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum daripada besi, itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Kan takut ni tuan-tuan. Ya, istighfar banyak-banyak. Zaman muda-muda dulu nakal, ya, dating pegang tangan. Sekarang isterinya, ya, kita taubat nasuha. Ya, sebenarnya Maulidur Rasul ini buat satu langkah, ya, untuk kita tu makin dekat dengan Allah. Apa juga yang Rasulullah ajar, kita nak ikut. Kan kita selalu doa, Allah marzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad SAW awalan wa akhiran zahiran wa batinan qawlan fi'lan wa amalan wa ibadatan solihah. Ya, ada yang lain kita doa, Allahumma inna nas'aluka masalaka minhu, apa yang dipohon dengannya oleh junjungan SAW, ya, wa ibadakas solehan, dan hamba-hamba yang soleh. Wa na'uzuka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada apa yang minta lindung oleh Rasulullah dan para orang soleh. Ya, kan gitu. Rasulullah, ya, wa antal musta'an, engkaulah ya Allah yang maha membantu. Wa lakal balagh, ya, kan kepadamu lah segala yang mana itu matlamat secara segala yang kemudian pengakhiran sesuatu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kan ada doa itu. Antal balagh, ya, antal musta'an wakal balagh wala haula. Tiada daya untuk meninggalkan maksiat, dosa, tiada upaya untuk mengerjakan taat melainkan dengan izin, dengan bantuan, ya, dengan inayah, riayah, hifazah, ya, hidayah daripada Allah yang Maha Ali, tinggi lagi Maha Agung sifatnya. Kan gitu, ya. Imam kan selalu baca tu. Ya. Jadi inilah Maulidur Rasul tu nak mengapa ibaratnya tu menjadikan kita itu makin kuat cintanya, mahabbahnya dengan Rasulullah, nak mengikut perbuatan apa sahaja, ya, yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kerana apa yang dibicarakan, diperkatakan, diucapkan oleh Rasul itu bukan sia-sia. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu dia tak bercakap benda yang sia-sia, semuanya wahyu yang diturunkan kepadanya. Hati-hati bang, ya, dengan Rasulullah ni kita jangan nakal. Ya, selawat aja, walaupun nakal selawat banyak. Jadi latihan tubi kita ini beberapa hari selawatnya mesti banyak. Selawat Jibril tu jangan lupa tu, ya. Kalau yang malas-malas 1000 siang 1000 malam. Sallallahu ala Muhammad. Ya, dibudayakan oleh kita Nusantara, asal lepas salam aja, ya, bangun sallallahu ala Muhammad, kan gitu. Saya selalu ingatkan supaya saya pun minat, tuan-tuan pun minat. Bukan minat dengan saya,
minat dengan Rasulullah, cintanya, supaya nanti ketika assalamu alaika tu betul-betul, ketika solat tu sampai betul-betul ya di hadapan yang namanya makam Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Bertuah siapa yang dah pergi, kerana boleh terbayang assalamu alaika tu betul-betul Rasulullah kat depan. Ayuhan nabiyyu, ya, gelaran Allah bagi, ya, wa rahmatullah, rahmat kasih sayang Allah, wa barakatuh, dan keberkatan ke atasnya. Ya, bang, ya. Jadi bagaimana caranya? Tak ada lain, latih tubuhnya banyak selawat. Ya, faham ya? Nak tak nak mesti banyak selawat, baru boleh dapat tu khusyuk tahiyat akhir tu, boleh dapat. Kalau tak, dia lara aja, dia berlalu, dia tak khusyuk, dia tak sedap. Kan kita kan rasa sendiri, pernah satu hari solat tu sedapnya, macam jadi betul, tak mikir lain, tak ada terbang sana sini, mikirnya Allah, Nabi Muhammad aja, Allah. Ada nanti air matanya kan gitu ya. Sedap betul tu. Saya rasa setiap orang pernah melalui ini. Allah Ta'ala kurniakan yang namanya mauhibah atau jazbah namanya, tarikan, ya, daripada Allah. Ya, jadi nak dapat itu tu yang selalu itu, itu yang payah, itu yang tak dapat lagi tu. Ya, itu yang nyimpan duit pergi umrah lagi, ya, gitu nak dapat yang sedap kat umrah tu. Tenang, damai, doa depan yang namanya tu, ya, apa tu, antara Hajar Aswad dengan yang namanya tu apa itu, ya, kunci, ada pintu tu apa namanya, multazam, tempat mustajab doa, antara tempat mustajab doa kan gitu, ya Allah, nangis kan sedap tu, sedap betul kan itu je, ya, sedap betul. Itu kita tu teringin nak itulah, pergi Madinah ziarah Rasulullah, sedap betul jiwanya. Ya, bila sampai sana dapat tengok Kaabah, sedap betul ni, tengok tu, ya Allah, mengalir matanya kan gitu ya. Tapi sedap itu bila kat sini tak dapat. Itu sedap macam kenapa tak dapat? Itu persoalannya. Kenapa hilang? Inilah mesti hatinya dibersihkan. Ya, banyak istighfar, banyak zikir, banyak selawat. Itulah tu. Matanya dijaga, telinganya, mulutnya, tangannya, perut, kemaluan, kaki. Ini kan kita gitu nih. Ini menjaga tangan, ya. Yang lepas dah menjaga hati, menjaga mulut dan sebagainya. Ya, ini menjaga yang namanya apa tu? Yadun, ya, Rasulullah SAW. Okey, terus. Inna Allah kataba ala ibn Adam hazzahu minaz zina. Adraka zalika la mahalalah. Fazinal aini an-nazar, wa zinal lisani al-mantiq, ya, wa nafsu tamanna wa tashtahi, wal farju yusaddiqu zalika kullahu wa yakazzibuh. Ya, tengok hadis Bukhari Muslim ni, ada sahih. Sesungguhnya Allah telah menulis bahagian daripada zina ke atas setiap anak Adam. Ya, dia akan mendapatinya tanpa terkecuali. Tengok, semua orang terkena yang namanya fitnah zina. Kan takut kita ni. Kan kita tak menazir, kita mikir zina itu dengan perempuan yang bukan mahram, bukan isteri kita. Ya, pergi pelacur dan sebagainya. Oh, rupanya tak gitu. Apa dia? Ya, maka zina mata adalah melihat. Awak kita melihat, ya, gambar telanjang sampai nafsu tu. Nauzubillah. Apatah lagi gambar orang projek. Nauzubillah. Zina, lidah bercakap sesuatu yang haram, menggoda, bermanja-manja, ya, itu orang perempuan mendayu-dayukan suara, itu kan zina. Ya, kita pula goda dia. Ya, contohnya bertawar-menawar tentang nak projek zina. Kan na'udzubillah. Sekarang kan viral tu kat mana-mana. Indonesia baru banyak lagi video-video itu.
Ya, pergi jalan berhenti je, nanti perempuan 1 juta pak. Oh, yo, ya. Saya tak minta, tapi kadang datang tengok juga saya. Ya. Ya. Nafsu menginginkan dan bersyahwat, tengok. Bila kita dah tanya perempuan memang kerjanya itu muda cantik, ya, nafsu dah tentu nak punya. Orang lelaki bab perempuan cantik ni habis kita. Ya, saya selalu cakap dengan tuan-tuan, kalau arak ke pangkat ke duit rasuah tak nampak kita. Perempuan cantik datang goda, hilang serban. Ya, ya. Kalau kita tengok selera kita pula tu, kalau bukan selera kita, alah, ya, tak masuk kepala otak. Tapi selera kita ni kadang-kadang, kerana setiap orang itu ada seleranya. Ustaz, ya, Bilal seleranya lain dengan saya. Saya yang tinggi, yang apa gitu, ya. Awak mungkin kecil-kecil yang pendek, Cina, saya tak. Minta maaf. Ya. Nafsu menginginkan bersyahwat, kemaluanlah yang akan membenarkan perkara itu semuanya. Jadi yang betul-betul yang membenarkan itu berzina, masuk ibarat yang namanya itu celak tu, bekas celak dia punya kepala tu dimasukkan, macam itulah. Dulu-dulu punya contoh kat kitab macam itu. Ya, ya, membenarkan sebuah perkara itu atau mendustakan. Jadi kalau tak jadi, ya tak. Ya, itu kemuncak. Sebab itu dalam Quran itu dalam bab zina, auzubillah, Allah Taala sebutkan dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Quran 105 tu ada. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Jadi zina itu menghampiri pun tak boleh, apatah lagi berzina. Mukadimah zina itu menghampiri. Sebab itu pegang tangan tadi orang, menyentuh tak boleh, kerana dia semuanya menghampiri, kerana bersyahwat nanti. Ya, dia dah dating ni, jalan-jalan pergi mana-mana, akhirnya nanti masuk hotel, akhirnya nanti bawah pokok, akhirnya ya, kat celah mana kan gitu, na'udzubillah. Ya, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Al-Isra ayat, ya, surah ayat 32. Na'udzubillah, tuan-tuan, ya. So itu dijauhkan kita, tuan-tuan, ya. Sikit terakhir, ya, Imam Al-Haddad menasihati, ayyuhal mu'minun bihibzi farjika, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dengan menjaga kemaluanmu baik-baik. Sebab itu saya selalu ingatkan dalam kita belajar tasawuf ini, yang untuk kita punya mula-mula mesti jaga mata. Jadi jauhkan zina mata. Telinga, jaga telinga, zina telinga. Mulut, ya, tangan nyentuh, perut, makan sesuatu yang haram, yang apa, kemaluan, na'udzubillah, ya, kaki. Ada ni, sukanya dia tak zina, tapi suka nengok-nengok ni, amoy-amoy tempat pelacur. Saya ada kawan jenis macam tu. Dia tak, tapi alah, nengok-nengok aja je, ya. Perangai daripada zaman mudanya tu tak hilang-hilang. Kan ada pakji-pakji, dia tak suka beli nombor ekor. Dah dulu zaman muda dah, dia dah taubat. Tapi dia suka nengok nombor. Nombor tu tengok, oh, kereta aku tak naik, dia kata. Padahal dia tak beli. Ada yang beli. Dia masih lagi tak boleh lupa tu. Dia tak beli, bang. Tapi dia suka nengok. Kat surat khabar, selak-selak. Senyum dia sendiri, ya. Tak apa dia senyum, saya tak faham. Kalau dia beli, miss satu nombor. Kan gitu. Dulu-dulu cerita lah ni, ya. Tapi perangai macam itu tu patutnya jangan. Perangai suka tengok perempuan kadang-kadang kat kaca, kat apa. Waktu saya risau orang tua-tua tu suka pergi Bangkok, pergi Thailand ni suka. Saya dulu pernah transit kat Thailand zaman muda. Sekali saya itu baring depan TV, tengok TV, tertidur. Kawan-kawan saya jalan-jalan. Sekali dia balik tu, beritahu, Ustaz tidur. Saya tak kejut lah, dalam hati aku melepas aku tidur. Ya, orang muda. Ya, Allah Ta'ala selamatkan, tertidur saya. Ya, pada kawan-kawan saya pergilah jalan-jalan kat Bangkok. Ya, zaman muda. Ya, cerita, astagfirullahalazim, ya.
Nak cerita, godaan itu tak kira muda dan tua. Lepas tu saya risau ni, rombongan motor, ya, rombongan kereta, Krabi, ya, Hat Yai, Bangkok. Sekarang banyak ni. Ada yang nganjurkan tu kan ada. Ya, kawan-kawan kita juga. Kalau boleh kontrol pergi tempat masjid yang baik-baik, sekolah pondok, tak apa. Masalahnya tu malam-malam nanti free dia kata. Ya, tak ada dalam agenda. Lepas maghrib, apa namanya tu? Free apa namanya? Bebas. Acara bebas. Dia aku suka hati ni. Ada ni ya, malam aja acara bebas. Hati-hati ni. Ini sama-sama tua ni. Saya dah 57. Awak abang saya 67, 65. 3 tahun lagi saya dah pencen. Sebab itu kita sempena Rasulullah ni, ibu-ibu ya, kita perbaiki lagi. Makin ma'rifatullah, makin dekat dengan Allah. Ya, dan bantulah dirimu untuk perkara itu dengan mengawal hatimu. Tengok. Ya, disuruh kita bantu diri kita. Wasta'in 'ala zalika, bantulah atas perkara itu bihibzi qalbika, dengan mengawal, menjaga hatimu, antafakkuri, supaya tidak memikirkan sesuatu yang tidak halal, fima la yahillu laka, bagimu, dan bihibzi basarika, dan mengawal matamu daripada melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama melihatnya. Tengok, bermula mesti daripada mata, ya, turun jatuh ke hati. Payahnya nak jaga ni ya. Ya, payahnya nak jaga mata. Ya, kita ni orang lelaki payahnya. Dah tak tengok, tapi celah-celah tengok juga ni, mata keranjang namanya. Di celah ranjang tu, dia keranjang tu dia tengok. Keranjang bakul keranjang tu namanya mata keranjang. Asalnya kat situ tu. Ya. Macam mana ya, ya Allah, sebab tu kena minta Allah Ta'ala lah. Sebab tu kita tak mimpi-mimpi Rasulullah, kerana salah satunya tak jaga mata. Ya, mata yang berdosa takkan nak dapat melihat seorang Nabi yang suci, yang bersih. Sebab itu tak dapat kita. Mesti matanya dibersihkan. Bukan dengan aima, dengan istighfar. Sebab itu saya dah latih tubi diri saya dan tuan-tuan, istighfarkan, bukan istighfar umum, istighfar satu-satu. Astaghfirullahalazim, mata 100, astagfirullah ya Allah, betul-betul fokuskan mata. Dan telinga pula, astagfirullah ya Allah. Ya, lidah pula, ya, ada ngumpat, ada apa, padahal kita dah janji tak nak ngumpat lagi azam tahun ini. Ya, ingat lagi kita, ya, saya dah dalam saya punya kuliah, ya, istighfarkan ya Allah, astagfirullahalazim. Istighfar tangan ya Allah, istighfar perut, kadang-kadang masuk yang syubhat, yang makruh dan sebagainya. Istighfar kemaluan ya Allah, istighfar kaki. Ya, lebih dalam lagi, istighfarkan semuanya yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ya, urat-murat kita, ya, darah daging kita, tulang temulang kita, som-som kita, ya, nadi-nadi, ya, bulu-bulu, roma-roma, liang-liang, ya, di dalam pula tu semuanya, zahir dan batin, semuanya minta istighfar. Sebab itu latihan kita selalu mesti banyakkan istighfar dan solat taubat. Ya, jangan ditinggal solat taubatnya. Okey, ya. Jadi bantulah dirimu, matamu, hal yang tidak bolehkan oleh agama melihatnya. Jadi Said Imam bin Husain Al-Tahin berkata, wara adalah perkara yang sangat penting sekali. Wara, ya, ini bukan hanya dianjurkan dalam muamalah dan makanan yang syubhat saja, ya, bahkan dianjurkan dalam semua anggota tubuh. Dianjurkan kepada setiap orang untuk tidak melihat, mendengar, berbuat setiap sesuatu yang menurut pendapat lain perkara itu haram untuk lihat, didengar, dilakukan. Menurut pendapat lain adalah makruh. Jadi wara, walaupun makruh, pendapat itu syubhat tinggal. Contohnya perempuan nyanyi ni,
Nyanyi. Suara itu bukan aurat, tetapi kalau nyanyi yang lenggang-lenggok bahasanya pula tu, sini katanya tu jadi haram. Tapi yang terbaiknya jangan didengar. Faham ya? Jangan didengar. Kan sekarang ni Malaysia Madani, ya, rakyat disantuni ada lagu. Ya. Ya, kalau betul-betul warak jangan dengar. Tapi kita ni tak warak. Waroan aja orang Jawa kata. Ya, payah tu. Ya. Ini pendapat daripada Jalan Ahmad Safi, daripada Said Imam Abdullah bin Husain At-Tahir. Ya, jadi sampai situ dulu. Jadi tiga-tiga perkara ini jika tidak dijaga boleh membawa kepada zina. Zina mata, zina hati, zina perut. Yang dulu apa dia? Iaitu tidak menjaga yang namanya melihat perempuan yang haram. Keduanya, menjaga hati daripada bayang-bayangkan kecantikan dan rupa paras perempuan. Yang ketiganya, menjaga perut daripada makan yang syubhah dan makan terlalu kenyang. Itu kalau tak dijaga, nafsunya kuat. Maka bila nafsu kuat, mudah untuk terangsang. Akhirnya suka perkara-perkara. Memang zina betul tak? Tapi zina yang namanya, ya, mata zina gitu. Bukan hakikat zina, tapi perumpamaan macam zina. Terima kasih. Aku qouli hadza bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi untuk masa akan datang. Ya, kita tutup dengan tasbih kafarah surah Asr. Wallahu a'lam bissawab. Selamat menyambut Maulidur Rasul 1447 Hijrah. Banyakkan selawat, banyakkan istighfar, ikut sungguh-sungguh sunnah junjungan besar Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sekali seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma